Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, a'azakumullah, dengan limpah kurnia daripada Al-Quddus, daripada Al-Fattah, kita menyambung kuliah kita Zuhud dan Kelebutan Hati. Kita masuk pada tajuk syarat-syarat taubat. Saya punya 265. Sama kot nah. Sama pakcik, 265. Tajuk dia syarat-syarat taubat. Syarat bermakna sesuatu yang mengikat, sesuatu yang mengikat. Tanpa syarat, maka pelaksanaan kepada sesuatu itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan diterima. Dia mengikat. Apabila dosa, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, apabila dosa yang dilakukan berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat taubat ada 3, iaitu menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, dan memiliki keteguhan untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kita baca dulu. Baik. Adapun menyesal, sesungguhnya taubat tidak akan terwujud kecuali dengan adanya hal tersebut. Mengingat orang yang tidak menyesal terhadap keburukan yang diperbuat menunjukkan kepada redanya dia dan terbiasanya dia melakukan dosa tersebut. Adapun berhenti dari perbuatan dosa, tentunya taubat tidak akan terlaksana apabila dibarengi dengan perbuatan dosa tersebut. Syarat yang ketiga, iaitu memiliki keteguhan hati untuk tidak mengulanginya. Syarat ini dapat dijadikan sebagai landasan ikhlasnya taubat. Sebahagian ulama tidak mensyaratkan bahawa terwujudnya taubat itu adalah dengan tidak melakukan dosa lagi. Bila dia mengulanginya, maka amatlah jelas bahawa taubatnya batil dan tidak sah. Sedangkan kebanyakan ulama menganggap bahawa hal tersebut bukanlah syarat. Betapa orang yang menginginkan sihat, tetapi mereka memakan makanan yang dapat merosakkan kesihatan. Jika dosa yang dilakukannya berhubung dengan hak dimiliki oleh sesama manusia, maka hendaknya orang yang ingin bertaubat tersebut memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat atau meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya berdasarkan sabda Nabi SAW, man kana li akhihi 'indahu mazlamatun min malin aw 'irdin falyatahallaluhu al-yawma min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun illa al-hasanatu was-sayyi'at. Siapa yang pernah berbuat inayah terhadap harta saudaranya atau kehormatannya,
maka hendaklah dia meminta kehalalannya, maaf, pada hari ini, yakni di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham kecuali pahala dan dosa. Ini dalam riwayat Bukhari. Dosa tersebut meliputi dua hak. Hak Allah dan hak sesama manusia. Taubat dari dosa yang berhubung dengan hak sesama manusia adalah dengan cara meminta kehalalan darinya atas dosa yang dilakukan kepadanya. Adapun menyesali dosa yang terjadi antara dia dengan Allah dikarenakan hak yang dimilikinya. Ini yang penulis katakan kepada kita. Maknanya pada waktu ini penulis sedang nak bercakap dengan kita tentang syarat taubat. Penulis kata syarat taubat ada 3. 1, menyesal. 2, meninggalkan perbuatan dosa. 3, keteguhan hati, tak mau mengulang dosa. Lepas tu penulis kata yang ketiga ni ada macam berbeza sedikitlah para ulama'. Ada yang tidak meletakkan ketiga itu sebagai syarat. Dan kebanyakan ulama' dia meletakkan itu sebagai syarat. Kemudian penulis kata kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, ditambah lagi satu syarat asing, iaitu dia kena minta halal kepada orang tu. Baik. 3 syarat ni, menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, dan memiliki keteguhan hati untuk tidak mengulangi dosa. Yang ni kita kata syarat mutlak yang tidak disangsikan apa-apa. Cuma ada para ulama tambah yang keempat. Dia menyesal, meninggalkan perbuatan dosa dan memiliki keteguhan hati untuk tidak mengulangi dosa. Dia tambah yang keempat. Yang keempat dia kata istighfar. Istighfar diletak sebagai syarat taubat. Lepas tu barulah yang seterusnya, kalau memiliki dosa dengan orang lain, kena jumpa, kena minta halal. Adapun yang istighfar itu juga tidak menjadi kesepakatan. Kesepakatan tu 3 di atas. Baik. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Cumanya kita nak melihat sikit apakah yang dimaksudkan dengan perkataan menyesal, an-nadam. An-nadam, al-ikhla' dan al-azmu alla ya'uda. 3 ni. Menyesal, ulama' kita kata syarat taubat menyesal. Kerana syarat taubat ni menyesal lah. Kerana syarat taubat ni menyesal, menyebabkan ulama' kita kata sepatah. Mereka kata menghindari dosa, meninggalkan dosa, itu lebih mudah daripada taubat. Semua ulama' kata macam tu. Satu orang, dia cuba jaga diri dia daripada buat dosa. Hindari. Itu lebih baik daripada taubat. Kenapa? Kerana taubat ni, benda yang paling susah adalah menyesal. Menyesal ni cukup susah. Lebih baik hang jangan buat. Kalau kita ni tercedera kerana tak buat dosa, kita ni menanggung rugi kerana tak buat dosa, kau tanggunglah tu. Daripada kau buat dosa, lepas tu kau taubat. Taubat ni ada ganjaran besar. Tapi syarat taubat tu susah. Susah di mana? Menyesal. Sehingga kan imam kita, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, oh Abaman, Allahu Akbar, SKC Teluk Kumbak, Allahu Akbar. Mari duduk. Pakai mask tadi saya tak perasan, bila buka baru nampak. Orang sunnah ni pakai apa kita kenal, tak pakai pun kita kenal, insya-Allah. Alhamdulillah saya mah. Orang tua lagu ni lah. Ada hari tersentam, ada hari terulung. Itulah orang tua. Baik. Back to subject. Subject ke? Topik, back to topik. Kerana taubat itu syarat pertama dia menyesal.
Maka ulama-ulama kita kata, cari jalan jangan buat dosa lebih baik daripada buat dosa dan taubat. Cari jalan, hindari dosa, jauhi daripada terjebak dengan dosa, lepas tu duk fikir dalam hati Allah penerima taubat. Cari jalan jangan buat dosa tu jauh lebih baik. Kerana taubat ni menyesal, susah. Taubat memiliki kemuliaan dia kan. Dia memiliki dia punya keistimewaan Allah nak bagi. Ingat dah lagi pelajaran kita 4 kemuliaan taubat. Mamang ada tulis minggu sudah punya kelas. Dia sana 4 kemuliaan taubat. Satu apa dia yang kita belajar minggu sudah? Satu, orang yang taubat itu dikasihi Allah. Itu kemuliaan taubat. Betul memang? Ada tulis? Kemuliaan taubat ada 4. Allah muliakan orang taubat dengan banyak benda lah, tapi yang saya sebut tu 4. Memang ada tulis? Boleh ada tulis? Ada 4 kemuliaan taubat. Keluar dari dosa. Allah keluarkan kita dari dosa. Lagi? Dicintai Allah. Lagi? Jauh Allah pelihara kita daripada syaitan. Lagi? Allah memberi keamanan kita masa nak mati, masa kita nak tinggal dunia. Allah bagi pada kita keamanan. Kita tak sedih, kita tak takut. Itu kemuliaan taubat. Tetapi untuk dapat kemuliaan itu, syarat dia kena menyesal. Menyesal ni satu bab yang cukup susah. Melihat kepada kalamullah yang sangat mulia, Allah nak bagi pada orang taubat itu syurga. Taubatan nasuha kan, syurga mengalir di bawahnya sungai. Allah bagi cahaya akhirat. Sampai ulama kita kata, cari jalan jangan buat dosa. Itu lebih baik daripada buat dosa dan taubat. Kenapa? Kerana yang ni. Kerana nadam, menyesal. Susah. Menyesal ada 2. Bila kata menyesal ada 2. Ada 2 layer dia. Dan dua-dua ni kena ada. Satu apa dia? Satu menyesal kerana kita terbuat dosa tu. Menyesal kita terbuat dosa. Sebab dengan kita terbuat dosa, bermakna kita jauhlah dengan Tuhan. Macam mana satu orang tu nak menyesal? Dan apa tanda menyesal? Imam Ghazali kata, tanda menyesal ni pedih hati. Pedih hati. Hati tu luka. Hati tu orang yang kita tengok orang yang kena hina. Orang hina di depan orang, dia luka hati. Macam mana ayat mata dia turun? Berbekas hati dia kerana dia dihina. Menyesal ini adalah luka hati. Kerana memikirkan diri tergamak melanggar perintah yang maha pemurah. Tergamak aku buat lagu tu. Yang menyesal lagu ni adalah penyesalan yang duduk pada martabat tinggi. Menyesal itu pasal apa? Timbul perasaan menyesal itu daripada apa? Daripada al-haya'u minallah. Dia jadi malu ke Allah. Allah bagi dia makan, Allah bagi dia hidup, Allah bagi dia segala-gala. Lepas tu dia buat lagu tu kat Tuhan. Agak-agak menyesal lagu ni boleh buat, boleh main. Macam mana kita nak pupuk dia? Ini 1. 2. Yang kedua menyesal ni apa dia? Menyesal kerana setiap kali menyesal kerana apa? Kerana kehilangan sesuatu yang dicintai. Imam Ghazali pakai takrif menyesal yang tu. Bukan. Imam Ghazali kata maksud menyesal ni apa dia? Merasa kehilangan sesuatu yang dicintai.
Itu menyesal. Tadi menyesal pasal apa? Tadi menyesal kerana malu kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan bagi macam-macam. Betul Ustaz Daniel? Kita ni orang Penang katalah, kalau kita nak buat hawak kita, buatlah hawak orang yang kita tak kenal, yang tak pernah buat jasa. Tiba-tiba kita pergi buat timing dekat orang yang berjasa dengan kita. Patut tak patut? Memang kalau nak buat juah, orang katalah, nak buat juah ke, nak buat sirup, buat pada orang yang orang lain lah. Tiba-tiba dia buat juah. Dia buat juah ke siapa? Mak dia, bapak dia, cikgu dia, orang yang memang berjasa. Jadi orang tak akan dapat terima ini satu tindakan yang betul. Dan dia ni, orang yang dia, kita kata yang dia lupa, yang dia langgar perintah, yang dia buat terindah ni kepada Rabbul Alamin, yang boleh bertindak kepada dia anytime. Tapi Rabbul Alamin menunjukkan sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim. Dia fikir benda tu, dia jadi menyesal, luka hati dia. Kenapa aku buat lagu ni? Itu satu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesal apa dia? Menyesal kerana kehilangan sesuatu yang dicintai. Apa dia yang kita hilang di sini dengan dosa? Allah menjanjikan kepada kita syurga. Allah janjikan kepada kita rahmat. Allah janjikan kepada kita pahala. Semua itu adalah perkara yang dicintai. Kerana itu termasuk di dalam bab apa? Bab wala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Itu wala kita pada Allah. Kita cinta Rasul, kenapa? Kerana Rasul dicintai oleh Allah. Bila kita cinta pada Rasul, kita wala pada Allah. Syurga Allah nak bagi ke kita. Rahman Allah nak bagi pada kita. Bila kita buat dosa, kita kehilangan benda yang patut kita cintai. Maka berlakulah pedih hati, merasakan kehilangan di atas sesuatu yang kita cintai. Yang ni nadam pada makam yang kedua. Dan hati kita kena capai itu. Kerana dia syarat pertama taubat. Kita, kalau kita kata kita menyesal, saya menyesal, apa yang kita sesalkan? Kalau satu orang tu, saya menyesal lah buat dosa, kalau saya tahulah macam ni lah Tuhan nak balas pada saya tak buat dosa pada awal. Yang tu bukan menyesal. Yang tu dia menyesal kerana Tuhan bertindak pada dia. Sebab dia menerima akibat. Maka kerana itu kata para ulama, menghindari dosa lebih baik daripada taubat. Kerana susah. Maknanya orang yang taubat ni adalah orang yang betul-betul hati dia orang putih kata melting, lebok. Hati dia betul-betul cair. Betul? Melting. Melting. Maafkan saya. Nak taubat pula ni. Susah nak menyesal. Melting, bukan melting. Melting. Betul Pakcik Hanifah baru tahu. Ini duk sebut. Melting Pakcik. Maafkan saya. Melting. Hati kita jadi cair. Hati kita tu jadi, ya Allah, remuk bila memikirkan tindakan kita dan kehilangan benda. Biasanya kita akan dapat rasa lagu tu bila benda bersifat dunia hilang depan mata kita. Ya. Tetapi untuk merasakan akhirat tu yang hilang, dia susah nak hadir. Orang kena sakit, katalah dia kena kanser. Dulu dia buat tahanau kat mak dia apakah, tiba-tiba dia kena kanser. Bila dia kena kanser, adalah satu orang yang jumpa dia kata, mungkin ni kerana Tuhan balas kat hang kot. Dia pun duduk dia teringat, Allah Akbar, mungkin betul ikut. Dia kata, ya Allah, aku minta ampun. Dia minta ampun tu bukan kerana dia merasa pedih hati, kehilangan apa yang ada di akhirat. Dia rasa sedih hati tu kerana Tuhan membalas dia di dunia. Maka kerana dia buat kat mak dia, bukanlah kerana dia rasa apa, buatlah aku buat kat mak aku lagu tu, tak. Kalau tidak ada balasan tu, perasaan tu tak akan main. Secara zahir,
Kalau dia menangis, dia kata, ya Allah aku minta ampun. Bila kita dengar dia kata minta ampun, kita kata dia orang yang bertaubat. Tetapi adakah dia akan termasuk di dalam 4 karamah yang Tuhan bagi? Dia tak akan masuk. Allah hanya mencintai orang yang menyesal kerana Allah. Pasal itu, manusia kan ada 2 jenis, kita abang dulu. Satu manusia yang mendapat hidayah dengan peristiwa. Satu manusia mendapat hidayah tanpa peristiwa. Kita nak jadi orang yang pertama. Kita berubah kerana ilmu kita, bukan kerana peristiwa. Kerana peristiwa, kita kena didik jiwa kita sampai pada Tuhan. Maka kata para ulama, taubat ini bila kata nadam, jangan pandang dia ringan. Imam Ghazali dalam Ihya, bila disebut tentang bab nadam, dia bertafakur panjang. Kalau orang tahu apa itu menyesal, apa makna menyesal, nescaya mereka akan berjuang untuk tidak akan buat dosa. Mereka sanggup tak buat dosa daripada buat dosa lepas tu nak menyesal. Kerana menyesal ini sesuatu yang cukup sukar nak hadir dalam hati. Dan menyesal itulah satu daripada benda boleh menyuci hati kita. An-nadam. An-nadam. Quran dalam surah Yasin menggunakan perkataan ya hasratan 'alal 'ibad. Allah kata hari ini menyesal dan sesai. Hasrah, dia terkena satu perasaan di akhirat, dia tension dengan diri dia sendiri, kenapa di dunia dia buat perangai lagu tu. Maka hasrah dia lebih tinggi daripada menyesal. Dia mula tertekan dengan perbuatan dia. Mampukah kita tertekan dengan perbuatan kita? Maka lebih baik kita cari jalan, jangan buat dosa, daripada kita ingat kata ada pintu taubat, ada pintu taubat. Kerana susah kita nak menyesal dan nak sampai kepada makam-makam menyesal. Yang kedua, penulis kata kepada kita apa dia? Al-iqla'. Hentikan dosa. Hentikan dosa. Ini bukan berkaitan dengan seluruh dosa. Dia berkaitan dengan dosa yang sedang kita taubat itu. Mustahil kita boleh stop dosa dalam hidup kita ni, mustahil. Tetapi al-iqla', bila kita ada menyesal, kita terus mengambil tindakan yang segera untuk tidak terus melakukan dosa itu. Kita buat lagi, kita menyesal. Di sini, kata para ulama, di sinilah biasanya orang akan terkena godaan syaitan. Syaitan akan bisik pada dia macam-macam. Masa masih ada, kan? Tak apalah, janganlah stop semua. Sebab Allah menerima taubat. Kesemuanya itu betul, tetapi dibawa dengan makna yang salah. Benda itu semua betul, memang Allah penerima taubat. Tapi tak dibagi tahu pada kita. Setan tak akan bagi tahu pada kita bahawa menyesal itu adalah akar dia. Allah menerima taubat semua orang. Taubat yang menyesal. Satu orang kata, Rabbi, Allahumma ghfirli. Tuhan, ampunkan dosa aku. Cayak. Melting. Betul sahabat Arif? My CEO. Cayak. Hati dia cayak depan Tuhan. Dia masuk. Hudur. Dia masuk. Hadir jiwa dia dalam kalimah itu. Yang ketiga, penulis kata kepada kita apa dia ikhwan? Dia memiliki hati yang kuat. Al-azmu, azam yang kuat. Alla ya'uda. Dia tak. La ya'uda. Alla ya'uda. Sekali-kali dia tidak akan ya'ud, kembali balik. Kembali balik. Kenapa tiga-tiga ni kena ada ikhwan? Ingat balik pelajaran yang telah kita lalui. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat? Yang kita baru belajar tu, bila kita sebut taubat secara falsafahnya, konsepnya, ingat tak 2 benda saya sebut minggu sudah? Satu apa dia? Kita rujuk pada Allah. Kita rujuk pada Allah. Nak kembali pada Allah. Tak mungkin, macam penulis sebut tadi lah. Tak mungkin orang yang nak sihat, tapi dalam masa yang sama dia makan racun. Tak mungkin lah. Dia nak sihat, tapi dia makan racun. Mulut dia sebut sihat-sihat,
Tapi dia duduk makan tu semua. Oh, susah. Yang apa? Masuk hospital makan ubat kuat. Masuk hospital makan ubat kuat. Z. Dia nak kuat, tapi dia makan ubat sampai sakit, sampai mati. Maknanya dia tersilap makan ubat kuat. Itu memang wujud. Tetapi rasanya dia overdose. Sampai dia mati. Jantung dia mungkin sangkut. Badan kuat setelah makan muntah jin. Maknanya muntah jin itu adalah ubat kuat. Daripada kita makan ubat ni, marilah kita cari jin, suruh dia muntah. Kita makan. Kita tak overdose. Bukan kata orang pokok, badan tolak pokok rebah. Tak mungkinlah kita nak dekat diri pada Allah, kita bawa di sisi kita benda-benda yang Tuhan confirm kata tu bukan main dekat, itu hang bagi jauh aku dengan hang. Yang kedua, apa konsep taubat yang kedua? Memang ada ingat? Yang kita belajar minggu sudah. Semua ni minggu sudah. Bila kita sebut taubat, tadi Ustaz nama kita kan, kita kembali pada Allah. Bila kita sebut taubat, lagi satu, apa maksud dia? Kita merepair hubungan kita dengan Tuhan. Macam orang rojok kan, lelaki bini bercerai, tapi dalam tempoh edah, rojok. Bila kata dia rojok, maksud dia apa? Dia nak berbetul balik silap ni, dia nak ambil hati balik. Dia tak boleh dengan sikap dia yang awal. Nanti pasangan masing-masing akan jadi tak selesa. Dia nak ambil hati Tuhan balik. Dan dalam hadis Qudusi riwayat Bukhari, apa Nabi sebut? Nabi kata Allah berfirman, tidak ada benda yang membuat aku sayang kepada hamba aku, melainkan apabila dia melaksanakan benda yang aku fardukan kepada dia, dan dia buat benda yang aku sunatkan pada dia. Dua benda ni saja boleh repair hubungan dengan Tuhan. Benda fardu dan benda yang sunat. Ya, subhanallah. Jadi kerana itu, dengan dua konsep itu dipadukan dengan syarat ni. Nadam, menyesal. Lepas tu al-iqla', stop daripada dosa. Dan alla ya'uda, iaitu tidak mempunyai azam yang tinggi, al-azmu, azam keteguhan hati yang kuat untuk tidak kembali kepada taubat. Baik, pada bahagian ni saya ingin bagi tahu sedikit. Bahagian ni para ulama kita kata apa, ikhwan? Para ulama kita kata, setelah kita taubat, kita harus menjaga kesempurnaan taubat, supaya taubat kita menjadi sempurna. Kerana dalam Al-Quran Allah mencerita Nabi Adam taubat. Nabi Adam taubat. Bila Allah cerita Nabi Adam taubat, Allah sebut satu perkataan yang anak cucu Adam akan dapat benda ni, dan Adam pun dapat. Satu, Allah kata fa'asa Adama rabbahu faghawa. Adam maksiat Tuhan dia dan dia gawa, dia tersesat. Summa jtabahu rabbuhu. Kemudian Tuhan memilih Adam. Allah pilih Adam. Allah pilih macam mana? Allah kata fataba alaihi wahada. Ni tengok. Allah pilih Adam untuk bertaubat. Dan setelah Adam taubat, fahada. Allah pimpin Adam. Allah bagi petunjuk kepada Adam. Taubat akan menyebabkan kita dapat petunjuk. Kalau kita, bukan kata taubat, kalau kita tak masuk dalam memenuhi syarat taubat, maka taubat tak akan membentuk apa-apa petunjuk jiwa. Kita nak sampai kepada makam taubat nasuha. Hang taubat nasuha ke? Hang taubat yang kurang daripada nasuha ke? Syarat dia tetap sama. Dia bukan ada syarat lebih. Kerana taubat nasuha ni syarat dia. Tidak ada. Allah menamakan taubat itu dengan nasuha. Taubat yang bersih, yang indah, yang terhindar daripada noda. Itu nasuha.
Maka apapun taubat kita buat nama, taubat orang awam ke, taubat orang soleh ke, taubat tok wali ke, syarat dia tetap sama. Dia tak boleh kurang, dia tak boleh lebih. Siapa pun bertaubat, sebut dia nak bertaubat, dia kena penuhi 3 syarat. Jadi, dan kalau berkaitan dengan manusia, ada syarat tambahan. Itu kita tak masuk lagi. Kenapa? Kerana supaya taubat itu terbentuk fahada, suatu petunjuk. Kepada Adam, Allah bagi petunjuk macam mana untuk bertaubat. Allah bagi petunjuk. Dan kita mendapat petunjuk daripada Allah, hasil daripada taubat yang betul. Maka tak salah kalau kita kata, kalau orang kata pada kita, apa itu taubat nasuha? Kita kata taubat nasuha itu adalah an-nadam. Kerana yang inilah benda yang paling susah. Apa dia? Menyesal. Apakah taubat nasuha? Yang Tuhan kata tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita kata taubat nasuha itu adalah taubat yang disertai dengan menyesal. Kerana dalam bahagian taubat, nak hentikan dosa mudah, kita boleh stop. Dengan penyakit, Allah bagi penyakit, kita boleh stop dosa. Tak mau buat dah dosa, Allah bagi penyakit, kita boleh berazam. Selama kita tanggung musibah tu, aku tak mau dah, aku menyesal dah, taubat dah. Tapi belum tentu nadam itu wujud. Ada nadam dengan makna yang tadi 2, tapi ada juga nadam kita panggil nadam khayali. Dia khayal, kata dia menyesal. Hakikatnya tu bukan menyesal. Yang tu macam apa? Macam satu tindakan tak suka dengan apa Tuhan buat. Kalau Tuhan tak bagi penyakit, kalau Tuhan tak bagi musibah, agak-agak kau menyesal tak? Tidak. Maka di situ ada kekeliruan perasaan dia dengan Tuhan. Maka kerana tingkatan menyesal ini tinggi, maka dia layak dipanggil nasuha. Maka Allah kata, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Yang ada dalam taubat itu menyesal. Dan inilah dipanggil haqqa taubah. Taubat yang sebenar. Sama dengan haqqa tuqati dengan haqqa jihadi. Sebenar-benar jihad, sebenar-benar taubat. Dan bila kita dapat di situ, Allah akan bagi pada kita petunjuk jiwa. Petunjuk jiwa. Maka kita jaga kita punya kesempurnaan taubat. Kesempurnaan taubat. Kita ambil 1, 2, 3 perkara yang para ulama kita sebut, yang penulis kita tak sebut kat sini, kita ambil pandangan lain. 1, kesempurnaan taubat duduk di mana? Kesempurnaan taubat itu menunjukkan orang itu bersungguh-sungguh dalam taubat. Dia sungguh-sungguh. Orang dekat-dekat nak bang, dia pergi mandi siap-siap, dia pergi ambil uduk siap-siap, dia tunggu waktu. Bukan sembahyang pun. Yang itulah kita panggil kesempurnaan. Dia jaga. Beradabnya dia dengan Tuhan. Bahas dengan orang lain. Bukanlah orang yang main lewat tu dianggap tak sembahyang. Sembahyang lah. Tapi orang ni beradab. Kesempurnaan. Kesempurnaan taubat, para ulama kita kata ada di mana? Ada pada istighfar. Dia lazimal istighfar. Dia akan sebut di mulut dia, astagfirullah, astagfirullah. Sebab istighfar merujuk kepada makna apa? Dia minta ampun pada Allah. Dia minta Allah Ta'ala ampun dia, istighfar. Pasal apa? Istighfar, dia istighfar kepada Allah. Kenapa? Kerana haya, kerana dia malu pada Allah. Dia malu. Dia istighfar pasal apa? Kerana dia nak kembali pada Allah. Dia nak kembali pada Allah. Kenapa dia istighfar? Dia istighfar tu kerana dia firar min ghadabillah. Kerana dia nak lari daripada marah Tuhan pada dia. Dia duk tunjuk kata dia duk pergi ke Tuhan. Dia duk tunjuk kata jalan tu dia duk pergi ke Tuhan. Maka istighfar tak lekang. Kerana dia nak firar, nak lari daripada murka Tuhan. Sebab telah ada pada dia syarat sempurna untuk Tuhan marah ke dia. Maka dia nak leburkan syarat tu. Maka dia tunjuk kesungguhan dia menuju Tuhan. Dia istighfar pasal apa? Dia istighfar kepada Allah kerana min syakki fillah. Kerana selama ni dia syak dengan Tuhan.
Tuhan kata Tuhan ada azab. Oh, Tuhan kata azab Tuhan keras. Dia macam syak, dia macam terlupa seketika. Dia terlalai seketika. Dia ambil perkataan, dia gunakan perkataan istighfar itu untuk menunjukkan dia kembali balik pada Allah. Istighfar min makrillah. Dia istighfar daripada, dia rasa aman daripada makar Allah. Macam-macam Tuhan boleh buat. Makar Allah. Dia istighfar daripada apa? Dia istighfar daripada minal farhi bil ma'siyati. Kerana dia pernah enjoy dalam buat maksiat. Dia istighfar pada Allah. Buat maksiat satu bab. Perasaan farah. Enjoy, gembira. Dia enjoy. Sedangkan dia tahu yang dia enjoy itu apa. Maka dia pun istighfar. Tuhan, aku minta ampun. Dan dia mengharapkan ke semua itu apa, ikhwan? Allah menerima. Itu dijadikan sebagai syarat sempurna taubat. Untuk dapat apa? Untuk dapat taubat yang mendapat petunjuk. Satu. Yang kedua apa dia, ikhwan? Satu orang ni bila dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, kesempurnaan taubat dia firar min makanil ma'siyah. Firar min makanil ma'siyah. Dia nak jaga kesempurnaan taubat dia. Dia lari daripada semua tempat yang menjadi punca dia buat dosa pada Allah. Dia buat dosa pada Allah. So kena ingat dosanya ada dua. Satu dosa hati, satu dosa anggota. Dosa jenis hati lebih besar daripada dosa jenis anggota. Dosa jenis orang nampak kita buat dengan badan, dengan tangan, dengan mulut, dengan mata. Tapi dosa jenis hati, dosa jenis hati, maka di mana ada makanul maksiyah, tempat yang boleh menyuburkan dia buat dosa pada Allah, dosa hati atau dosa perbuatan, apa dia buat? Firar. Dia melarikan diri. Tak melarikan diri pun tak apa kalau dia boleh kawal diri dia, tetapi ini termasuk di dalam bab kesempurnaan. Bukan syarat sah, syarat sempurna. Tiga pada ikhwan. Tiga. Tajdidu taubah idza zakaraha. Dia baharukan taubat dia bila dia ingat. Dia kadang-kadang ada dosa, kita dah taubat dah kan, habis kita berjalan. Tiba-tiba kita nampak ada orang buat dosa macam kita buat dulu. Kita teringat. Masa kita teringat tu, baharukan perasaan kita pada Allah. Sedih kita, ya Allah, aku pernah buat benda ni. Aku minta ampun pada hang. Tajdidkan perasaan tu balik. Bukan kita hukum dia, dak tu dia dengan Tuhan. Kita tajdidkan rasa kita, ya Allah, aku pernah buat. Dan kalau perasaan sayang kita pada dia itu tinggi, kita bagi kepada dia nasihat. Supaya dia tak masuk penyesalan macam kita. Yang keempat, apa dia? Dia ini satu orang yang at-tadaruk lima madha. At-tadaruk. At-tadaruk, ini kesempurnaan taubat, bukan syarat dia. At-tadaruk lima madha. Maksud dia apa? Tadaruk. Dia kerana makna taubat tadi menjalinkan balik hubungan dengan Tuhan, at-tadaruk, dia mula nak tunaikan balik apa yang dia terlepas. Macam zakat sebagai contoh, dia terlepas, dia nak bayar. Amal-amal ibadat yang dia rasa dia terlepas banyak, dia nak buat balik, dia nak tunaikan balik. Bahasa kita kata nak bayarlah balik. Sebab dalam riwayat Muslim, Nabi pernah kata fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Allah lebih berhak kau bayar. Itu dalam kisah apa? Bila dia tanya kat Nabi puasa mak dia kan. Mahang ada puasa ke? Dia kata saya boleh bayar ke puasa mak saya? Terus Nabi kata fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Allah lebih berhak kau bayar. Walaupun dia bukan satu kewajipan, sebab taubat itu telah ambil alih semua. Yang ni para ulama kata sebagai tamamu taubah, kesempurnaan taubat. Lagi satu apa dia, ikhwan? Ini at-tahallul. At-tahallul, minta halal. Minta halal. Minta halal ni dalam bab-bab kita makan harta orang. Minta maaf, minta di maaf dalam kes kita buat dosa dengan dia.
Tetapi yang ini adalah syarat dia lain, sekiranya tidak mendatangkan mudaratnya lebih besar. Kita pergi habaq kat dia, kita pernah buat lagu ni kat dia, tiba-tiba mendatangkan mudarat lagi besar, maka jangan. Kerana Nabi kata la darara wa la dirara, jangan kamu mudaratkan diri kamu dan orang lain. Situasi dan kondisi, jangan bawa ke mudaratan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, kalau untuk menghilangkan satu mungkar kena melahirkan mungkar yang lebih besar daripada yang kita nak hilang, maka biarlah mungkar tu. Jangan hilangkan dia. Sebab apa? Bila kita hilang dia main lagi dahsyat punya mungkar, maka jangan hilang dia. Dan lagi satu, dia kata imkanu nafsi bil had. Imkanu nafsi bil had, iaitu kalaulah dalam Islam ni ada dosa yang kita buat itu, kita terikat dengan dia punya hukuman. Pencuri potong tangan, maka imkan li nafsi, jangan larikan diri kita daripada hukuman Tuhan. Kalau kita dah dibawa ke situ dan yang kita nak kena tu hukuman Tuhan, jangan melarikan diri kita, bawalah pergi. Sebab apa? Pada hukuman Tuhan itu dia membersihkan kita dunia dan akhirat. Apatah lagi kita susuli dengan taubat. Bagi negeri yang ada hukuman Tuhan lah, bagi yang tak ada lah. Dan hukuman penjara lah ke mana? Penjara tu pada ijtihad lah. Kalau kita belah pergi mana-mana, mereka tak tangkap kita, belah belah. Sebab apa? Sebab masuk penjara, mudarat keluarga kita tanggung lebih besar daripada kita tanggung. Kalau begitu, dia ni masuk penjara, bini dia tak kerja, anak dia duduk sekolah, dan bini dia pula jenis bini betul-betul lurus. Bini dia orang lurus, tak reti, dia memang didik duduk di rumah. Dengan dia masuk penjara, apa akan jadi semua ni? Lebih mudarat. Maka bila polis nak main tangkap dia belah. Dia belah, tapi dalam masa yang sama dia boleh jaga bini daripada jauh, keluarga dia. Maka melarikan diri daripada mudaratnya lebih besar itu tak ada apalah sangat, sebab dia bukan had, dia bukan hukuman yang Allah putuskan, dia cuma takzir sikit-sikit. Tambah pula yang menjatuhkan hukuman kepada kita itu seorang hakim ketika marah. Hakim menjatuhkan hukuman ketika hakim tak boleh sebut perkataan marah, tak boleh sebut. Karakter hakim tak boleh. Dia tengok-tengok muka kita, saya marahlah kat awak. Kerana kemarahan itu akan mencipta hukuman yang keluar daripada kehakiman. Kerana hakim maksudnya bijaksana. Marah akan membuat emosi dan molekul pemikiran tidak bijaksana. Tak boleh. Seorang hakim, dia berhadapan dengan, katalah masuk dalam mahkamah syariah, ada satu orang kahwin di luar negara kan, bagi contoh, kahwin di luar negara. Dia kata, saya marahlah awak duk kahwin di luar negara ni. Hakim tak boleh sebut perkataan itu, kerana kalimah itu akan mengubah emosi dia. Apa kerja seorang hakim? Cari jalan membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Lebih baik kita tersilap bagi hukuman pada orang yang bersalah dengan hukuman bebas, daripada kita pergi hukum, tersilap hukum orang yang tidak bersalah. Dan dia pergi luar negeri itu, dia pergi buat apa? Dia pergi yamsing ke? Dia pergi kahwin. Kenapa kita nak marah orang kahwin? Tak, ini masalah peraturan. Peraturan tu bab lain. Bab lain. Tapi babnya dia kahwin. Allah suka orang kahwin. Sebab kita nak angkat. Kita jangan angkat perkataan marah. Marah tu. Saya marahlah ustaz-ustaz ni. Kenapa mengajar tak mau pergi ambil tauliah? Tang kita pergi ambil tak dapat, dia tak tengok. Kenapa tak mau ambil tauliah? Saya marah betul. Dia tak boleh kata lagu tu. Sebab bila dia sebut aja lagu tu, emosi dia akan berubah. Dan dia boleh sebut lebih daripada tu lepas tu. Dan hakim bermakna orang yang bijaksana. Maka seorang hakim tak boleh menghukum orang dalam keadaan marah. Maka Nabi kata al-qadi thalatha, qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. Qadi, hakim ada dua, ada tiga. Nabi kata qadiyani,
2 daripada 3 itu tempat dia di neraka. Nanti dalam syarah dia kata pasal apa? Sebab dia menghukum dengan jahil, dengan tidak adil, dia tak mau dengar cara saksama, dan dia menghukum ketika marah. Ancaman. Dan satu saja qadi Nabi kita tempat dia di syurga. Dia dengar, dia listen, dia heart to heart, dia bawa ilmu dia, akhlak dia, perasaan dia. Dia sebagai hakim, bukan kerja hakim ni bukan mesti menghukum orang. Agama kita ni berbeza dengan mana-mana perundangan dunia. Cari jalan memaafkan, khuzil af. Khuzil af. Allah kata cari jalan maafkan dia. Apatah lagi kalau kawan tu mengeluarkan perkataan saya minta maaf. Tuan Hakim, saya minta maaf, saya sedang kata saya langgar peraturan, tapi saya buat benda ni kerana saya jaga diri saya. Dia minta maaf dan disebut keuzuran dia, makzur dia. Maka apa tugas seorang yang dipanggil orang alim, orang yang memiliki kedudukan seperti ini? Kerja dia memaafkan. Bukan kita tak boleh takzir, tapi berilah suatu takzir yang menasabah. Tak kalah kerana mengajar agama tak ada tauliah sampai kena duduk dalam penjara setahun. Itu di luar daripada kemaafan. Luar maaf. Dia berasa lama kawan tu duduk mengajar agama tak ada tauliah, berapa banyak orang dah berubah. Itu tak diambil kira kan? Berapa banyak orang tak semayang-semayang. Orang yang dulu duduk pakai di tangan ini benang-benang hitam dah buang. Keluarga-keluarga tak tutup aurat, kembali kepada agama. Semua kita tak ambil. Kalau kita tidak ambil kira, siapa nak ambil kira benda tu? Kita sebagai bapa, betul memang kita nak hukum satu orang, anak kita. Sekali punya salah, pam kita bagi ke dia. Tak mau tengok ini kesalahan yang keberapa? Kesalahan jenis apa? Ini orang ada lebih buat dalam hadis Bukhari Muslim, lebih buat salah lebih besar kesalahan dia. Apa dia? Dia bocorkan rahsia Madinah kepada musyrikin Mekah. Bocor rahsia, dan hukuman tu apa dia? Bunuh. Umar kata bunuh dia ya Rasulullah. Sahabat kata penggal leher dia ya Rasulullah. Nabi kata jangan lupa dia ahli Badar. Maksud dia apa? Timbang kebaikan dia. Timbang kebaikan dia. Tambah orang tu kita sendiri panggil ustaz. Ustaz. Bila kita kata ustaz, dia tak ada jasa kan? So ada sependapat dengan kita, tak sependapat, itu bab lain. Babnya dia datang depan kita bertahkim. Itu prosedur undang-undang. Seorang kaki tangan kerajaan, dia katalah dia dalam bahagian pendidikan. Siapa budak-budak mai kepada dia atas urusan pendidikan, dia kena uruslah. Dia tak boleh tanya, Pak Hang bukan kawan tu ke? Hang bukan anak dia tu ke? Dia tu kata ya. Tengok-tengok seteru dia. Dia tak berhak hal itu. Itu hal lain. Itu hal luar pejabat. Ini hal. Hal apa? Satu orang mai nak sambung pelajaran. Bapa Hang. Bapa Hang. Hang bukan duduk sana ke? Bapa Hang tu bukan jenis sembahyang tanpa niat ke? Dia tanya kawan tu di dalam meja jabatan kerajaan. What is a nonsense question? Betul memang? Saya kata sikit lah memang. Kerana orang mengadu dengan saya hal ini. Ada orang buat perangai lagu tu. Tak boleh. Bapak kawan tu, katalah bapak kawan tu jenis belajar sembahyang pakai niat. Itu hal pak dia. Anak dia nak sambung belajar. Kita tak ada hak memalukan anak dia di atas meja pejabat kerajaan. Awak makan gaji dengan duit kerajaan, itu adalah duit rakyat. Tutup mulut, anduk dinding buat kerja. Tapi berapa banyak pengkhianatan macam ni berlaku di meja-meja jabatan kerajaan. Tak mau buat kerja dengan sempurna, tak reti hormat orang. Kesemua ini berhajat kepada taubat. Mereka keluarkan diri mereka daripada pelaksana dasar mulia kerajaan.
Tak boleh. Termasuk hakim, termasuk ustaz, termasuk siapa dia kawan hadut dakwah orang, dia panggil apa, pendakwa raya. Saya hormati, ini ustaz sangat dihormati, penceramah ni sangat dihormati, tapi saya minta mahkamah mengenakan kesemua hukuman yang ada pada dia. Itu pengalaman saya. Tadi dia sebut dihormati, banyak buat jasa, tapi saya minta semua hukuman bagi ke dia. Ini apa ini? Maknanya ada sesuatu yang tidak beres dalam bentuk perasaan. Maka ini ikhwan, apa dia? Dikatakan tahallul ini, at-tahallul. Kita minta halal. Lebih baik kita jangan sentuh hal orang. Buat aja kerja kita. Daripada kita masuk dalam bab taubat, kita nak kena pergi cari dia balik. So kalau dunia tak cari, nak cari di mana? Nak merangkak di akhirat. Itu yang Imam Ghazali bawa satu riwayat yang dhaif. Tapi walaupun riwayat ni dhaif secara sanad, tapi bila kita baca, dia bagi bekas kat kita. Iaitu janganlah kamu mendoakan orang yang buat zalim pada kita ni lebih. Ya Allah, hamba balaslah kat dia. Ya Allah, hamba balas dengan balas yang berat. Hamba bagi, ya Allah, 3 kali triple kat dia. Nanti bila Tuhan balas kepada dia, takut dia kena balasan tu lebih daripada dia buat kepada kita. Imam Ghazali bawa riwayat dhaif tu untuk menyatakan bahawa nanti di hari akhirat, bahagian yang lebih tu dia tuntut depan Tuhan. Tuhan, memang aku zalim pada dia, tapi yang dia doa pada aku lebih daripada apa yang aku buat. Aku tuntut yang tu. Yang ni melecehkan kita. Melecehkan kita. Kita sama-sama kita duduk atas meja kerajaan, kita duduk bincang. Oh, dia ni bukan anak orang tu ke? Itu bukan. Kita dibayar gaji untuk itu. Apatah lagi kalau kita buat kerja lagu tu di tempat-tempat yang disandarkan kepada agama. Siapa pun boleh masuk pejabat kita. Asalkan based on dia warga negara dan dia rakyat dalam, dia tak semayang pun tak apa. Bukan syarat dia ke pejabat kita, syarat dia kena semayang dah. Syarat dia warga negara dan dia rakyat negeri itu. Dia mai berurusan di atas urusan itu. Kenapa kita nak cakap lebih? Wahabi ni mai dah. Apa kena mengena kita nak pergi urusan kerajaan dengan Wahabi tu? Ustaz ni Wahabi, happy lah. Dia nak Wahabi ke dia nak... Dia punya pasal lah. Kalau kita tak puas hati, kita boleh pergi jumpa dia. Yang tak nak kena mengena dengan urusan pejabat kita, kita boleh bincang dengan dia. Tapi menggunakan masa itu, kapasiti itu, untuk meluahkan hasrat dan kita punya ini, sangat tidak betul. Lepas itu Umar bin Abdul Aziz kan, dia akan tanya pada orang, hampa main ni nak sembang ke urusan negara? Dia berkata saja-saja nak sembang. Dia mati kan? Sirat tu, lampu tu, dia mati. Dia kata yang ni dibayar dengan duit negara. Dia nak main sembang, kita sembang lah gelak. Kalau hamat atas urusan negara, aku nyalakan lampu ni. Kerana duit negara, duit Baitul Mal, duit seluruh orang bayar zakat dan orang miskin. Maka aku tak boleh guna untuk kepentingan diri aku. Ya. So, dia bangkit, dia nak pergi tutup lampu. Orang kata pada dia, khadam banyak. Betul? Dia kata tak apa. Dia kata ketika aku bangkit, aku tutup lampu, aku masih Umar. Aku mai balik, aku masih Umar. Apa yang aku rugi? Aku tak rugi, pasal aku nak suruh orang. Walaupun aku ada orang yang boleh aku suruh. Aku tak rugi apa-apa dengan aku buat kerja sendiri. Riwayat macam ni banyak, ikhwan. Tetapi sering dilupakan ketika kita bermuamalat dengan kerja. Kita bermuamalat dengan kerja, kita suka lupa. Tercicir. Sekali bila kita pergi baca khutbah Jumaat mana-mana, kita teringatlah. Dia jadi habuan bercakap. Habuan untuk kita pakai sebagai panduan buat kerja, kita terlupa. Yang main pada kita akta, peraturan. Oh, ini lebih lebih dominan daripada akhlak ilmu yang kita bawa. Pasal itu ikhwan, ini adalah kesempurnaan taubat. Baik.
Kira berapa balik? 8.25. Okay. Saya ambil sikit lagi yang ni. Tadi kita lihat dalam bahagian apa? Kesempurnaan taubat. Banyak kan? Tapi saya sebut 2-3 benda. Yang saya sebut tadi apa dia? Melarikan diri daripada punca. Benda-benda menjadi punca kita masuk balik dalam dosa itu, satu. Membaharui taubat kita bila kita teringat, ya. Kemudian kita nak ni balik, kita nak buat balik apa yang kita tercicir. Kita minta halal dengan minta maaf. Itu saja kan. Lepas tu imkan tadi kan. Kalau ada kalau ada had hukuman yang berkaitan dengan itu yang Islam tentukan, kita janganlah melarikan diri kita. Tak banyak kan hukuman hudud kan? Banyak. Baik. Setelah kita ingat satu dua perkara ni, saya nak pergi sedikit kepada ayat tadi. Ayatnya Allah kata pada Adam, summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Allah kata kemudian Allah memilih Adam. Tuhan dia memilih dia. Untuk apa? Allah pilih dia untuk taubat. Kemudian Allah memberi kepada Adam bimbingan, petunjuk. Ini perkara besar kita kena tahu. Walaupun kita ada menyesal dalam hati, kita ada perasaan menyesal dalam hati, sebenarnya kalau Allah tak campak rahmat dia, kita tak boleh menyesal. Allah yang bimbing kita untuk taubat sebenarnya, bukan kita. Pikiran kita, emosi kita, walaupun kita taubat, kita masih lagi di bawah rahmat Tuhan. Bukan kita. Kita tak ada apa. Berapa hari lah kita boleh ingat. Berapa hari kita boleh tahan. Tapi Allah telah memberi rahmat daripada kita. Satu. Bila satu orang tu bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan bimbing dia. Taubat tak dipanggil taubat kan kalau dia tak memenuhi 3 syarat tadi. 3 syarat tadi syarat wajib. Yang ada pun kita kata syarat kesempurnaan itu bukan wajib. Itu atas masing-masing lah. Tapi 3 tadi wajib. Menyesal, stop, dan berazam tak mau buat dah. Itu syarat wajib. Baik. Bila satu orang tu penuhi syarat itu dan dia bertobat, Allah akan bimbing dia. Allah bimbing apa? Pertama, Allah akan bimbing jiwa dia menuju jalan taubat. Jalan taubat ni jalan apa? Jalan kecintaan Tuhan. Balik kepada 4 karamat tadi. Allah bimbing dia. Artinya, kita tak boleh nak bimbing diri kita dengan sendiri menuju Tuhan kalau bukan dengan rahmat Tuhan. Tak boleh. Walaupun kita tahu kemuliaan taubat itu besar, kalau Allah tak masuk campur dalam menurunkan rahmat daripada kita, tak tercapai rahmat itu walaupun ada depan mata kita. Allah yang membimbing kita. Jasa Tuhan pada kita terlalu besar. Rahmat dia. Pasal itu kita tak kata jasa Tuhan. Kita pakai satu kalimat yang sangat unik dan besar. Rahmat. Yang meliputi semua makna dan muatan di dalam dia. Bila Allah Ta'ala bagi pada kita petunjuk ikhwan, apa akan jadi? Tengok. Hati kita, hari demi hari, akan menuju taubat nasuha secara berperingkat-peringkat. Allah bimbing hati kita. Kita menuju kesempurnaan taubat hari demi hari. Taubat nasuha bukan kita dapat dalam masa 1 hari lagu tu tak. Dia adalah satu perjalanan menuju. Hari demi hari Allah repair hati kita. Allah repair perasaan kita. Kesemuanya ke arah nasuha, bukan patah balik. Itu adalah satu bimbingan Tuhan pada hati kita. Lagi Allah Ta'ala buat apa pada kita ikhwan? Allah bagi kepada kita jiwa tawab. Jiwa tawab. Apa jiwa tawab? Apabila kita jiwa tawab ni jiwanya lekas teringat kepada dosa, cepat nak istighfar. Tawab. Allah bagi itu. Itu tanda apa? Allah bagi petunjuk pada jiwa kita. Berbeza dulu. Dulu kita terkata apakah, kita terbuat apakah, lambat kita nak kata. Sekarang mudah kita kata, dan kalimah yang kita kata di mulut tu dihadir sampai ke dalam hati. Tawab. Dan termasuk dalam tawab ni apa dia?
cepat sangat hati kita memaafkan semua zalim orang pada kita. Tawwab. Kita dapat sedikit demi sedikit. Dia bukan main sekaligus, dia main sikit demi sikit. Jiwa kita dengan satu pengalaman, dengan satu ujian Tuhan, dia mengubah jiwa kita naik kepada jiwa tawwab. Kita mudah memaafkan orang. Bila orang datang minta maaf pada kita, kita jadi macam jiwa Abu Bakar, jiwa tawwab. Ya. Kita boleh duduk di tempat dia, kita boleh rasa macam ni kot satu masa dulu aku pernah minta orang maafkan aku. Gamaknya macam ni lah dia rasa bila dia minta maaf pada aku. Macam ni lah gamaknya dia harap, macam mana aku harap dulu. Maka aku maafkan dia. Abu Bakar kata, aku tolong hang, aku tolong. Kita dapat jiwa yang tawwab. Apa lagi Allah Ta'ala bimbing kita, ikhwan? Allah bagi kepada kita, ikhwan, kekuatan menghindari dosa yang kita taubat. Kuat kita. Bukan ujian tak datang, ujian datang, tapi bantuan ruhi. Kita panggil apa? Madad ruhi. Pertolongan dalam bentuk ruh, jiwa, hati Tuhan hantar. Bukanlah dengan taubat kita bertukar kita jadi apa? Orang kebaik. Wanita lalu depan kita tak tutup aurat. Pakcik Din kata apa? Mengeliurkan. Kita boleh tak tengok? Dah, itu bukan taubat. Itu mesti kena apa-apa ubat dia steam. Taubat, dia ada kekuatan. Tidak hanyut. Kata Sayyidina Ali, nazratal ula laka wa thani alaika. Itulah orang taubat. Pandangan yang pertama, nazratal ula laka. Pandangan yang pertama, dia akan jadi ujian Tuhan pada engkau. Tetapi wasani, hang balas tengok nombor 2, alaika, tu baru ditulis dosa kan. Maka orang yang tawab ni dia ada kekuatan. Pada pandangan pertama tak mengheret daripada pandangan kedua. Dia ada kuat. Itu dapat daripada mana? Dapat daripada taubat. Allah bimbing hati kita. Sebab orang ni dah menyesal dengan Tuhan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau nak cela orang yang bertaubat? Kau tahu tak apa kedudukan dia? At-taibu minaz zambi kamal la zambala, at-taibu minaz zambi habibullah. Orang yang menyesal atas dosa dia, dia seperti orang tak buat dosa. Dan orang yang menyesal di atas dosa dia, dia adalah kekasih Allah. Ingat tak lagi? 4 hak yang kita kena bagi pada orang yang bertaubat. Ada tulis? Empat hak yang kita kena bagi pada orang yang bertaubat. Ingat tak? Satu apa dia? Kita kena sayang dia. Dia bertaubat, kita kena sayang dia. Pasal apa? Pasal dia di dalam wilayah kesayangan Tuhan. Yang kedua apa dia? Kita kena doakan dia. Dia istiqamah di atas taubat dia. Yang ketiga, saya nak ingat. Boleh ingat? Kita jangan cela dosa dia. Jangan cela dosa dia. Yang keempat apa dia? Kita kena tolong dan bimbing dia. Itu adalah 4 benda, hak yang kita kena bagi pada semua orang yang berubah. Kita kena bagi. Pasal ini kita masuk yang ni. Pasal apa, ikhwan? Orang yang bertaubat dibimbing jiwa dia oleh Tuhan. Allah bimbing jiwa dia. Maka dia Tuhan bagi lamam dalam An-Najm. Lamam ni apa dia? Kalau dia buat dosa, dosanya mesti dia tak rancang. Benda tu terjadi secara koinsiden. Yang mudah Tuhan nak maafkan dia. Lamam. Dia tak akan plan buat dosa, dia tak akan plan. Yang dia plan semua tak ada dosa. Maka Allah bagi pada dia lamam. Terjebak dia dengan dosa di luar daripada dia punya. Ya. Dengan itu Allah mudah memaafkan dia. Dan Allah bagi apa kat dia lagi, ikhwan? Tengok. Allah bagi kepada dia kesempurnaan dalam menunaikan taubat. Yang tadi kita duk baca ni. Senangkah kita nak lari daripada punca kita buat dosa kalau Allah tak membimbing jiwa kita?
Pasal apa? Ini melibatkan kawan-kawan. Ini melibatkan adik-beradik. Ini melibatkan pakaian. Melibatkan makanan. Kita tak pernah isap okok. Pergi tanya orang isap okok. Nak tobat daripada isap okok macam mana? Bagi pilihan kat dia. Tak ada bini atau tak ada rokok, yang mana? Bagi pilihan kat dia. Dan pilihan ni bukan main-main. Dan nanti dia jawab, kita boleh terkedu dan terkejut. Pak kita terseduh. Terkedu macam terdiam. Kita terseduh. Pasal apa? Jawapan dia tu boleh buat kita nak besar lagi. Dia kata, tak ada bini tak apa, jangan tak ada rokok. Tak terkedu kita. Dia kata, tak ada bini tak apa. Dia kata, aku boleh cari tapi rokok. Dia melibatkan makanan. Dia melibatkan pakaian. Orang yang suka dengan pakaian-pakaian budak-budak muda dengan pakaian artis ke apa ke, suruh dia jangan pakai lagu tu, suruh dia pakai macam ni. Arwah dia. Seperti mana suruhlah kita pakai pakaian gila tu. Dulu Abang perasan zaman-zaman 80-an dia ada pakaian kan jenis apa, orang putih menyanyi kan, dia pakai jean tang lutut ni dia bagi lubang-lubang kan, cakap-cakap macam keling harimau kan tang lutut. Dia kata kat dia, hang jangan pakai lagu tu. Hang nak menyanyi boleh, hang nak apa boleh, tapi hang dah pakai jubah. Pi dia, berkata pi dia. Dan suruh kita pula pakai lagu tu. Tak boleh pi. Ya, ini melibatkan kekuatan jiwa. Yang kesemua itu nak berubah ke arah. Saya teringat satu perkataan Syekh Maulud pernah sebut dalam khutbah tu. Menarik, pada saya menarik. Dia kata, kebetulan masa tu ada satu orang, dia freestyle, dia main dengan freestyle. Dia kan syekh kan, dia dengan serban dia, dengan jubah dia, kot dia pakai kot lagi. Cara Arab, budak-budak duduk dalam masjid, jubah. Ada satu orang, dia main dengan freestyle. Dia pakai t-shirt, dia pakai jean. Cara dia lah. Lepas tu dia ada pakai apa? Topi tu. Pakai apa? Bareta tu. Topi sempoi. Kan? Mahal-mahal lah dia pakai. Dia main. Lepas tu orang perkenal kat dia. Orang perkenal tu Syekh. Dia ni dia ustaz lah. Dia ustaz lah perkenal. Oh dia tu. Dia tak kata apa, dia sengak. Tapi dalam duk cakap tu, orang muda ni ada cakap. Dia kata zaman hari ni, orang menilai orang pada pakaian. Duduk tak duduk. Dia cakap begitu. Jadi kita sebenarnya kita membawa kepada kecintaan orang kepada agama. Bukanlah kita nak bawa uniform beragama. Saya tak kata apa, saya senang. Bila dah habis dah, dia nak balik, dia pula pergi kata mulut. Dia kata dekat Syekh, dia kata Syekh, bagilah sikit nasihat kat saya. Bagilah tausiah sikit. Perkataan Syekh Maulud sangat menarik. Dia kata, kalau Allah Ta'ala memberatkan hati kita, kalau ini terjadi, bermakna hati kita ni, dia kata, berada pada kawasan yang mesti kita rawat. Apa dia? Kalau suatu perubahan disebut, perubahan apa pun, yang perubahan itu mengajak kita kepada Muhammad. Jom sembahyang macam Muhammad, kan? Jom berzikir macam Muhammad. Kita berubah pakaian ke arah seperti Muhammad pakai. Tiba-tiba Allah mengilhamkan kepada kita bukan 1000, cukup satu alasan untuk kita tidak cenderung kepada Muhammad. Ketahuilah, kita bukan di atas petunjuk ilahi. Ubatlah jiwa kita. Disebut begitu. Saya tak tengok dah ustaz muda tu main lepas tu sampai bila-bila dah. Sampai dah saya balik, saya tak tengok dah. Artinya ikhwan, kalau saya pakai jubah, sahabat pakai t-shirt, dia bukan soal t-shirt atau jubah. Soalnya pakaian itu kita ubah ke mana? Ke mana kita ubah? Kalau satu orang tu kata, saya orang Melayu, saya nak pakai baju Melayu, dia pakai. Tapi bila dia kata, saya tak boleh pakai jubah, saya lemah. Dia kena istighfar.
Kenapa? Perubahan dia nak buat itu untuk condong ke mana? Orang sepatutnya gembira bila kecondongan itu kepada Muhammad rahmatan lil alamin. Bila dia sedih nak condong ke situ, dan dia bagi 1000 alasan pada kondisi dan situasi yang tidak, tidak logik, maka berdasarkan ucapan Syekh itu, dia kena rawat jiwa dia. Jiwa dia sedang sakit. Masukkan jiwa dia dalam mustashfa, tempat rawat, rumah sakit. Oh, subhanallah ikhwan. Jadi kita ni ikhwan, bila kata taubat, dia melibatkan perubahan dengan kawan. Kenapa kita nak ubah kawan? Kerana kita sedang nak menuju Tuhan, nak buat baik dengan Tuhan. Kita melibatkan pakaian, melibatkan tutur kata, melibatkan kita punya aktiviti harian, cara kita bekerja, makan kita, minum kita punya free inilah hidup kita hari-hari ni, aktiviti kita ni. Lalu kita banyak main bola, banyak main badminton, kononnya riadah. Kita kurang mengaji, kononnya biar mengaji sikit faham daripada mengaji banyak tak faham. Tapi riadah pula, biar riadah banyak tak apa. Kita banyak mencari alasan-alasan untuk kembali ke Tuhan dan kembali pada Nabi. Pasal tu Syekh kata, hampa tak malu ke tengok orang sufi, dia kata. Hampa tak malu ke tengok. Walaupun jalan mereka itu tidak di atas petunjuk Nabi, tetapi pakaian mereka cenderung pada Nabi. Hampa ni pula mengaku nak ikut Nabi, tapi hampa malu sampai baju hampa nak sama dengan Nabi pun hampa malu. Agak-agak apa hampa nak kata dekat Abu Bakar kalau Abu Bakar tengok panggil hampa? Ya subhanallah. Bukan wajib pun kita pakai jubah, tetapi alasan tu apa? Tentulah kalau kita pergi kerja, takkan nak pakai jubah bos selendang dengan sugi, dengan biji tasbih. Kerja mana? Kerja kaunter. Bagian-bagian kaunter. Balai polis semua putih ya. Dia pun kata, awak kursus jenazah lah. Tak menasabah lah, ada uniform. Tapi selepas daripada itu, ketika aktiviti kita bebas, orang pakai kurta. Kurta melambangkan pakaian siapa? Orang pakai baju Melayu. Baju Melayu menggambarkan budaya apa? Betul? Orang pakai jubah. Jubah menggambarkan apa? Ada orang Melayu pakai kurta, dia tak malu. Muka Melayu, hidung kembang Melayu, mata sepek Melayu, tapi hari raya pakai kurta. Hari raya pakai kurta. Dia duduk pula sebaris dengan orang-orang Bangla dan Pakistan. Orang Melayu hari raya pakai kurta. Soalannya, kenapa dia tak malu? Based on hari raya, setiap bangsa ada dia punya budaya dia. Kenapa orang Melayu tak mempertahankan baju Melayu dia, samping dia, kain dia, songkok dia? Kenapa? Kita tanya, hantuah pakai apa? Hantuah pakai kot, hantuah pakai tie, mat kilau. Alah gila mat kilau dah habis dah masa duk menggilau tu. Mat kilau pakai apa? Mat kilau bawa ajaran apa? Mak kilau sinonim dengan hidup macam mana? Dan Muhammad macam mana cara dia? Maka orang boleh tukar episod hidup kepada ke arah tak ada kena mengena dengan Muhammad. Tapi bila dia nak ubah ke arah Muhammad, dia rasa malu. Dan orang tanya kat dia, hang pakai jubah ni hampir umrah tak lagi? Hampir haji tak lagi? Sedangkan pakai baju Melayu tak ada pun soalan-soalan lagu tu. Kesemua ini kita boleh katakan bisikan syaitan. Bukan isu pakaian, isu alasan. Alasan yang diberi. Untuk apa alasan? Dulu saya ingat Tok Guru Nek Aziz kata, orang kata pakai kain sampin, pakai serban, takkanlah boleh perintah negeri. Apa Tok Guru kata? Bukan jubah saya nak buat je. Yang nak buat saya otak saya. Kalau saya pakai jubah, pakai serban, tapi otak saya lebih baik daripada yang pakai tie, yang pakai coat, buat apa pakai tie? Bodoh. Baik saya pakai jubah, saya cerdik. Saya pakai jubah, saya lawan rasuah. Lebih baik daripada pakai tie, pakai kot, tetapi awaklah pengamal rasuah. Betul.
Maka kita tanyalah diri kita, atas alasan apakah kita buat benda ni. Maka itu ikhwan, di antara petunjuk jiwa yang Allah Ta'ala bagi pada kita setelah kita masuk dalam dunia taubat. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita akan tengok penulis kata sebahagian taubat yang khusus. Taubat yang khusus ni maksud dia apa? Dia masuk dosa berkaitan dengan manusia. Dia ada syarat khusus. Kita tengok cara itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa